Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fawaz Yaakob dan saya Lily Amira. Dan kita dalam podcast Gelanggang Tani. Okey Lily, sebelum Alright. tu orang kata tak kenal maka tak cinta. Betul. Dah kenal janganlah nak mengata. Jangan nak mengata, betul. Betul. So Cik Lily, kenalkan sikit lah. Baik, saya kenalkan diri dulu. Takut ramai yang tak tahu lah siapa perempuan ni kan. Okey, saya perkenalkan saya Cik Lily Amira, one of the pegawai pertanian di Pusat Pertanian Putra. Kalau nak kata spesifik tu, saya ni di bahagian buah-buahan lah, durian, rambutan semua, itu saya lah. Okey, Fawaz, siapa pula awak ni? Saya Fawaz Yaakob. Juga sebagai seorang pegawai pertanian di PPP lah, Pusat Pertanian Putra, dan sebagai spesifiknya saya di bawah section ternakan di bahagian unit unggas dan juga makanan ternakan. So basically di bawah kita ada puyuh pedaging, kita ada puyuh penelur, kita ada ayam daging, ayam telur, itik telur, itik daging. Banyak tak lah kira. Tak lah kira. So basically saya juga adalah graduan pertanian. 3 tahun saya dekat Bintulu Sarawak dalam bidang kesihatan haiwan dan peternakan. Dan saya sambung dalam bachelor pertanian, sains ternakan. Kalau Lily pula? Saya pun sama, orang kata breed UPM poorly, daripada diploma sampai ke degree. So akhirnya bekerja pun di UPM. So orang kata warga UPM sejati lah. Okay. Hidup mati dengan UPM lah orang kata ya. So Fawaz, podcast kita ni Gelanggang Tani. Apa tu Gelanggang Tani, Lily? Okey, Gelanggang Tani. Sebelum nak cerita apa itu podcast Gelanggang Tani, nak cerita dulu sejarah dapat nama Gelanggang Tani tu. Punyalah susah, berbulan-bulan kita duk brainstorm ni. Daripada 10 jadi shortlisted 5. Lala dapat. Lala tak guna pun nama tu. Penat je. Ya, producer kita, ni tak catchy. Tak mesra alam, tak macam-macam lah. So akhirnya dapat jugalah kita, alhamdulillah, Gelanggang Tani. Gelanggang Tani. Okay. So, apa itu Gelanggang Tani? Gelanggang Tani adalah tempat wadah kita, orang kata kita panggil lah, kita punya target, kita panggil orang figura besar dalam pertanian ataupun yang berkaitan untuk kita bincangkan isu-isu semasa. So kita punya pejabat nak carikan ini sebagai wadah pertanian, since UPM pun orang kata main dia adalah pertanian. So kita nak jadi yang pertama lah. Mudah kata kita buka gelanggang pertanian, sifu-sifu pertanian datang, curahlah kau idea dalam tu. Betul. So untuk tajuk podcast kita pada hari ni, ini podcast pertama ni very khas lah orang kata. Apa Lily tajuk kita? Tajuk kita graduan pertanian laku ataupun tidak. Laku ke tak laku graduan pertanian? Betul. Dan panel kita pada hari ini bukan calang-calang. Betul. Yang paling handsome, paling famous kat Malaysia, paling kita tak tahulah nak cakap macam mana. Kita pun berusaha hati untuk dapat interview kita punya panel kita ataupun tamu kita hari ni. So siapa Lily? Okay, kita jemput ke studio kita Encik Azmi Zaina daripada Bos Susu. Betul. Encik Azmi, okay. Apa khabar? Sihat Azmi? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. So hari ni nampak ceria. Kita pula bermalak-malak biru kat sini. Diorang warga universiti kena pakai ikut apa ni lah, kod dia lah kan. Kita ni orang swasta. Jadi adalah kelebihan orang swasta. Kan kita boleh pakai fashion macam-macam. Betul, tak apa lah. Okay, Cik Azmi. Silakan saya dulu ya. Okay, so kalau kita tak payah perkenal dah Cik Azmi ni, semua orang kenal. Malaysia ni. Very successful man orang kata. Tapi di sebalik tu kita nak kenal juga apa liku-liku Cik Azmi daripada, kalau boleh kita tahu daripada persekolahan macam mana. Kalau boleh kita nak tahu side-side sedih sebelum dia bergelar sebagai seorang yang berjaya ni Cik Azmi. Permulaan saya ingat nak cerita kalau kata daripada zaman persekolahan nak sampai ke sekarang ni agak panjang. Tapi biar saya shortcutkan dia bila saya terlibat dalam Farm Fresh ni lah. Masa saya mula as a co-founder bersama dengan sahabat saya Mr. Loy, kita mulakan Farm Fresh ni bukan daripada satu syarikat yang terus-terus semua ada. Betul. Kita bermula daripada scratch. Bukan scratch lah, bermula daripada sangat-sangat kecil dengan orang tak percaya, dengan cabaran-cabaran yang kalau kita tengok pesaing-pesaing. And then
in the same time pada waktu tu susu bila kita masa nak produce susu masa nak produce susu kita ambil terus farm fresh lah, sebab kalau kata nak mulakan pertanian saya dengan Loy ni, dengan partner saya, kita mula pertanian kita mula dengan bela ikan. Beli ikan. Aqua, dia masuk sektor aqua. Bela ikan. Ikan yang bela tu ikan sangkar, sebab kita punya ladang tu 60 ekar tu dekat tepi sungai. So kita bela ikan sangkar, and then in the same time waktu tu ikan arwana ni tengah trending. Kita betul buat kolam kecil-kecil bela ikan arwana. So kita breeding sendiri ikan arwana. Itu pada tahun bila tu? 2009. 2009. 2009. Lepas bela ikan pada tahun 2010, Kota Tinggi banjir. Ya. Habis semua kena wipe. Ikan habis ikan lari. Takkanlah ikan dia nak duduk nunggu dalam sangkar kan. Ini yang paling takut oleh petani ni. Itu cabaran sebagai seorang petani tu. And then kita masuk ke pula, dia macam ni, lepas bela ikan, tanam buah naga. Lepas tu buah naga pula kena serangan kulat black spot tu. Habis juga. Lepas tu bela kambing. Kambing pula. So you boleh tengok kan, daripada satu perjalanan ini modal habis, burn, yang ini burn. Then lepas bela kambing, lepas bela buah naga habis, kita bela kambing pula. Bela kambing dalam skala yang besar, kambing susu. Sebab saya yang bagi idea dekat Loy, saya cakap kalau kata bela kambing ni senang kan. Sanen lah. Sanen masa tu, sanen. So fikiran saya nak memasarkan susu kambing pada waktu tu ialah saya nampak bahawa orang nak mencari sunnah. Minum susu kambing sunnah. Dah jadi penunggang dah tu. Biasa dalam bisnes kita kena mencari sedikit. So kita tengok dekat situ ada sering. Jadi bila kita pergi jual susu kambing, kita buat dalam skala yang besar. Bila jual ternyata tak ramai yang nak beli susu kambing. Betul. Jadi lepas tu kos penghantaran, delivery, kerana volume dia kecil. Volume susu kambing ni kecil. Jadi nak hantar daripada Kota Tinggi Johor, nak hantar ke Kuala Lumpur ni, kos transport dia besar. Jadi kos transport ni berbanding dengan satu botol tu, kos transport lagi besar. Kita kena cari kaedah macam mana. So bila saya cari kaedah untuk mengatasi, reducekan kos tu, salah satu, bila kita nak pakai lori, kos dia besar. Nak tumpang lori orang pun kos dia besar. And then nak beli lori pun kos dia besar. And then saya terfikir bahawa tumpang bas ekspres lah. Bas ekspres. So letak dalam polisterin, letak ais dalam polisterin, lepas tu seal apa semua masuk dalam perut bas tu kan. Bawa ke Kuala Lumpur. Hantar ke Kuala Lumpur. Hantar ke Kuala Lumpur, saya tunggu dekat Petronas yang kat Sungai Besi tu. Saya ambil pula daripada Petronas Sungai Besi tu, bawa balik pula ke office. Masuk pula dalam chiller. Pagi besok baru pergi hantar. Dan expiry dia 14 hari. 14 hari saja. Tak ada, masa tu tak belajar lagi macam mana nak sejukkan storage. Jadi proses-proses ni lah yang kita belajar. Lepas tu in the process tu sales grow. Bila sales grow, grow, dan bus express tu makin hari makin penuh. Dah kena komplain pula dengan penumpang, dia dah tak ada space. Mana dah tak ada beg aku pula dah. Takkanlah beg nak letak atas apa. Semua bawah susu. And then orang komplain. Tapi alhamdulillah bila dia grow, tapi dia punya grow tu tak boleh juga nak menampung kerana permintaan tu sedikit. Saya beranggapan pada waktu tu dalam fikiran kita sebagai seorang usahawan, kita nampak orang Muslim akan of course akan nak minum susu kambing kerana selain daripada kesihatan dia akan dapat sunnah. Kita fikir macam tu. Tetapi penerimaan is different. Tak ada pun orang cari susu kambing pada waktu tu kalau anak dia sakit kuning. Betul? Anak dia baru ni kena jaundice. Itu je. And then at that time saya masukkan pula ke farmasi. Pun sales slow. Hantar 12, laku 6. Yang lebihnya tak laku. Sebab dia ada expiry. Jadi itu cabaran-cabarannya. Selepas daripada itu kita fikir bahawa kalau kata kita berterusan dengan ini, kita punya kos transport tinggi, apa semua tinggi, kita tak boleh sustain. Dan kita mula bela lembu. Kan macam jenis kan. Ikan, naga, kambing, lembu. Naga tu pun kira ni juga lah kan, buah naga. Betul. So bela lembu, kita cakap
mungkin susu lembu ni boleh support kita punya kos transport kita. Jadi dengan tanah 60 ekar, berapa ekor lembu kita boleh letak? Berapa ekor lembu kita? Saya mula-mula kita masuk lebih kurang dalam 66 ekor lembu kalau tak silap saya. Masuk 66 ekor lembu, pun kita tak ada kepakaran nak beli lembu. Cari orang cakap lembu tu bagus, lembu ni bagus. Ni orang kata main lanyak aja, sawuk je, je. asal ada. 66 ekor lembu. Macam mana nak buka kilang? Kilang dah ada ni. Macam mana nak produce kilang? Berapa liter je dapat? Tak berbaloi. Penguas pertanian tahulah berapa. Kalau 66 ekor, katalah semua milking. Kalau satu hari 10 liter baru 600 liter. 600 liter nak masuk dalam satu tangki tu, propeller pun tak boleh nak beli. Tak boleh. Kan? Tak berbaloi lah. Tak berbaloi kan? So, kita mula nak pergi beli susu daripada farmer. Tapi farmer-farmer ataupun peternak-peternak ni, diorang ni dah ikat kontrak tau dengan, bukan ikat kontrak, diorang dah komit dengan koperasi. Koperasi. Koperasi pula komit pula dengan pengeluar-pengeluar seperti Dash Lady, siapa lagi, FNN, Good Day, apa semua diorang dah ada ni. Jadi bila kita nak beli, tak boleh nak beli susu, nak produce. And then at that time harga RM1.40. 1 liter. 1 liter. Farmer jual. Apa saya buat ialah tak boleh beli susu. Kita pergi jumpa farmer direct. You orang jual dengan saya lah. Support lah sikit. Support lah saya kan. Jadi dia orang jual RM1.40, saya tawarkan RM60. Dia orang semua jual kat saya RM1. Wah, ini harga bagus RM60. Jadi bila koperasi tengok macam tu, koperasi dengan syarikat-syarikat lain, dia letak pula RM1.80. Lagi pula. Main harga sampai macam tu. Then sampai satu tahap kita dilantik jadi anchor. So bersama? Jadi anchor under NKEA, EPP. EPP, NKA, New Key Economics kan. And then under EPP 13 kita dilantik kerana pada waktu tu tak ada pengeluar yang ada ladang, yang ada cuma farm fresh dengan ni. Tapi yang kita fikir, cabaran yang kita hadapi masa kita produce susu bergantung kepada farmer ni, farmer tak loyal. Siapa bagi harga tinggi dia lagi akan pilih. So setiap hari kita akan menghadapi masalah yang ini. So kita cari solusi dia. Solusi dia ialah kita kena buka ladang berskala besar. Tapi dalam satu cerita, dalam satu keadaan pula yang sebenarnya apabila saya buat macam tu, harga farmer tadi daripada RM1.40 dia dah jejak sampai RM2 lebih. Sebenarnya baguslah untuk untuk farmer. Dia akan ditindas. Dia akan ditindas oleh dah berapa lama. Betul. Sebelum farm fresh masuk ke dalam industri tenusu, harga macam tu lah RM1.40. Tadi bila kita masuk dia dah naik RM2.40. Dan bila saya jadi anchor, farm fresh dilantik jadi anchor under NKEA, kita salah satu KPI yang ditetapkan oleh kerajaan, Jabatan Veterina, ialah you mesti beli harga daripada farmer RM2.40. And then kita boleh bagi dia lembu. Dan pada waktu tu rakan-rakan peternak ni semua sayang saya sebab dia orang nak lembu percuma. Lepas tu dapat harga RM2.40 lagi, kita cakap okey, siapa tak nak kan. So kita bagi dia orang lembu percuma dan dia jual. Pada waktu tu kita punya bekalan susu steady. Stabil lah. Stabil, semua hantar kat kita sebab dia nak lembu. Masa tu orang belum panggil bos-bos lagi. Dan okey lah. Tapi kompetitor saya, biasa dalam bisnes, kompetitor saya dia dah kering susu ni. Dia datang offer lagi. Jadi dekat sini kita nampak tau macam mana farmer kena tindas zaman dahulu. Kalau tak ada satu entity ataupun satu syarikat yang datang better offer yang macam ni daripada dulu lah. And then you can see the margin dia orang buat ambil sebelum tu. Betul. Banyak. Daripada RM1.40 bila sampai dekat saya RM2.40. And then after that dia orang boleh letak pula harga lebih RM2.60. Naik sekarang dan sekarang dah RM3 lebih. Kalau tak ada gerakan yang macam saya buat, tak sampai. Tapi sekarang ni kawan-kawan, bila saya dah pack harga kita RM3.20, RM3. Ada yang offer RM3 lebih. Apalah farm fresh harga murah. Kadang-kadang saya cakap kalau saya tak buat dulu, kalau saya tak buat dulu, korang sampai sekarang tu masih di tempat yang sama. Jadi cabaran demi cabaran. And then pada waktu tu
kita bersaing dengan syarikat-syarikat besar. Dan Farm Fresh dengan jualan lebih kurang 100-200 ribu je sebulan nak berbanding dengan syarikat-syarikat yang besar ni, kita ni sekali dia hembus je lah. Betul. Sekali dihembus kita memang goyang lah. Tapi kita tak jadikan itu sebagai satu halangan. Masalah utama. Kita terus promote susu segar. Ini. And then the best part ialah bila kita buat sampling dekat supermarket, saya sendiri buat sampling. Jadi promoter, pakai apron, pakai topi. So orang lebih yakin. Saya bagi tahu ini susu segar. Jual susu dan terangkan, menerangkan susu daripada ladang saya dekat ni. Oh, betul ke ada kebun? Siap tunjuk ni gambar ni. Masa tu saya tak ada handphone ni tak ada ni. Pakai handphone murah aja. Tak tunjuk gambar kat handphone pun tak ada tau. Sila buka album lagi. Siap buka katalog, saya print tu lah. Ni ladang saya dekat sini, ni ladang saya dekat sini ni. Wah, betul lah. You try dulu lah saya punya susu. Kalau you orang punya, you orang rasa macam mana? So ramai daripada pelanggan-pelanggan ni, I rasa susu ni as fresh as masa I pergi Tokyo, I minum rasa susu segar macam ni, masa I kat Europe, masa I kat London. Inilah rasa susu yang best. And then minggu depan dia datang lagi beli. Minggu depan lagi dia. Jadi dekat situ mendatangkan satu keyakinan kita bahawa ini produk dah kena dah ni. Susu segar. Kerana sebelum ini kebanyakan susu yang ada, susu segar tak banyak dalam Malaysia. Betul. So kebanyakannya bergantung kepada small farmer. Jadi di pasaran yang banyak adalah susu reconstitute, susu bancuhan semula. Ramai yang tak tahu. Saya pun sebenarnya baru tahu rupanya kebanyakan susu yang kita rasa yang dah cair tu, I thought itu memang pure lah kan. Rupanya sebenarnya daripada dibancuh semua. Sebab tu kalau you orang tengok dekat chef, kita promote, kita cakap dengan jabatan, kita cakap dengan kementerian, buatlah satu chef yang susu ni, ni susu segar, ni susu segar. Supaya orang tahu, because orang nak tengok dekat label tu kecil. You tengoklah baca kat label. Berapa orang saja yang berapa orang pun nak baca. Label, orang ingat minum susu segar ni dah ada kelas lah kan. So dekat situlah ni. Jadi saya educate juga. So permulaan Farm Fresh ni kita buat education. Perbezaan antara susu segar dengan susu reconstitute. Susu reconstitute ni macam ni. You baca. So ramai profesional yang sebenarnya pun tak tahu. Apatah lagi yang orang tak pro. Orang tak tahu. Jadi kita kena keep on bagi tahu. Ini susu segar. Susu segar diproses macam ni. Lepas kita perah, kenapa kita kena pasteurize? Ada orang suka minum susu mentah. Susu dia tak tahu nak beza susu segar macam mana, susu mentah macam mana. Susu mentah you perah you terus minum, tetapi dekat negara kita tak boleh kerana keadaan iklim kita yang lembap. Bakteria cepatnya ada Bruzella lah, ada macam-macam bakteria ada. Jadi kalau kata you minum dia boleh efek, sebab tu kita kena pasteurize. So banyak education saya buat di ni, cara mulut-mulut. And then bila orang rasa dia sedap, lepas tu dia orang dah tahu sedikit ilmu tu, dia orang mula menyampaikan kepada rakan-rakan. Daripada situlah sale tu berkembang. Dan saya jadi promoter. Saya ingat masa saya jadi promoter tu, saya lah satu-satunya promoter lelaki tau. Promoter ni kebanyakannya student jadi promoter tau. Student jadi promoter, dia apa yang diberitahu itu sajalah. Student ni dia jadi promoter sebab nak cari extra income. Lepas tu asuh-asuh ataupun makcik-makcik. Jarang kau orang jumpa promoter masa tu umur saya 44 tahun kan. Lelaki bermisai. Kau nak bersaing dengan promoter amat-amat. Tak ada kau kan. Tapi oleh kerana at that time passion. Not only passion tau. Saya dah sampai satu tahap di umur 44 tahun, tak kalah nak ni. This is something that do or die. Jadi promoter pun jadi promoter lah. Ada kalanya masa saya jadi promoter tu, rakan sekolah lalu tau. Mana nak tak muka? Mana nak tak muka ni? Kau jadi promoter ke? Dah 40. 44 tau. Aku pun pusing tau. Buka apron, pergi tandas. Lepas tu tengok dia dah keluar, datang balik. Jadi itu cabaran sebagai seorang usahawan. Lepas tu nak employ promoter. Bila tengok method promoter ni dah betul. Nak employ pula promoter, orang tak yakin. Kau kan promoter. Nanti kau boleh bayar gaji. So saya ingat dapatlah satu orang tau yang percaya. Perempuan Indonesia. Percaya, ini you ada permit tak? Tak ada. Tak ada. Jadi promoter lah. So dia cakap,
bapak boleh bayar tak hari-hari? Uish. Aduh, dah hari-hari pula nak kena bayar kan? Ya, Boleh lah kan. bayar. So dia jadi bila dia jadi promoter kat sini, saya dah beralih ke tempat lain. Cari market lain. Cari tempat, saya jadi promoter kat tempat lain. Mhm. Ini awal jadi saya jadi promoter kat tempat lain. Yang perempuan Indonesia ni, habis saya dah tutup saya punya sampling table dekat, mula-mula saya di Maidin, saya jadi promoter. Lepas tu saya pergi lari ke Big Valley. Tutup di Big Valley, saya lari ke Maidin, semata-mata aku nak kena bayar dia RM40. Terpaksa lah, itu je lah orang percaya kita masa tu. Dah tiap-tiap malam aku bayar dia RM40. Orang cakap ni skandal dia ke apa. So itu proses dia. Akhirnya bila lepas tu anak saya pula SPM. Lepas SPM tak ada, jom tolong saya jadi promoter. Selepas daripada itulah orang dah yakin saya employ promoter ramai-ramai. So dia buat education kat situ. Sale mula grow. Itu kalau you tengok dekat downstream. Dekat upstream tadi, bila downstream grow, upstream pun you kena grow. Betul. So nak kena tambah lembu. Bisnes pertanian ni tu yang orang tak tahu. Jangan ingat kata bila sale dah grow dekat sini, so bila downstream grow, lembu nak kena tambah. Betul. Kalau tidak mana Kalau nak tambah lembu, padang agut nak kena tambah. Kandang nak kena tambah. Pekerja dia bertambah secara relatif. Betul. So dalam jangka masa yang sama, saya cakap dengan Loy cakap dengan Mi, aku jaga ladang, kau jaga sales. It's different dekat Farm Fresh. Selalu sale you tengok orang Cina. Dekat sini terbalik. Loy kau jaga kebun, dengan aku kilang jaga aku jaga marketing. So saya jaga marketing. So alhamdulillah lah perjalanan selama 14 tahun. Hari ini kita dapat rasa keselesaan sikit lah. Itu. Tapi pun nak cerita dia punya cabaran tu banyak lagi lah. Dia takkan pernah selesa. Ya, Dia jangan. pernah sudah. Tapi kan Lily kan, kalau Cik Azmi ingat sendirilah, kita waktu tu batch saya lah di Sains Ternakan, kita yang pertama kali ajak Farm Fresh ni masuk ke dalam ni. Waktu tu di Fakulti Pertanian. Ya, betul. Kita ada hari susu sedunia. Kita bawa Saya bagi talk pada waktu tu. Saya ingat masa tu pertama kali saya dengan Fakulti Pertanian. Saya pertama kali dengan Fakulti Pertanian. Fakulti Pertanian masa tu saya ingat Dr. Anjas kot yang invite saya. Betul. Dr. Anjas invite saya kan. Jadi bagi talk. Saya tak tahulah apa topik masa tu. Masa itulah kita mula kenal-kenal dengan Universiti UPN. Sebenarnya waktu tu kita just student nak pergi ke luar negara untuk program kita lah. So nak cari sedikit duit tambang orang kata. So kita minta untuk Farm Fresh datang, kita jual susu Farm Fresh, adalah commission sikit. Maksudnya pelajar tu sendiri Ya, betul. boleh menjual. Waktu tu kita dah belajar lah cara untuk menjual dan semua. It's a good start lah. Masa sekarang saya dah ada satu program, saya panggil dia apa Siswa Mandiri. Masa tu belum ada lagi. Tapi masa tu saya dah ada program dealer-dealer ni. Jual susu. Kebanyakan syarikat-syarikat jual susu dia menggunakan direct supply to supermarket, hypermarket. Tapi saya selain daripada membekalkan supermarket dan hypermarket, saya start program yang saya panggil home dealer pada tahun 2016. So kita rekrutlah ramai-ramai suri rumah tangga. Hasratnya adalah untuk menambah pendapatan suri rumah tangga duduk dekat rumah. Selain duduk rumah tu jual-jual lah dengan jiran. Tak payah nak pergi ke supermarket nak beli susu. Jadi bolehlah dapat 200-300. But dia memberi impak yang besar kepada mereka. Akhirnya mereka ni jadi usahawan kan. Membawa kepada tadi usahawan tu kan. Kita balik sikit kepada kita punya topik, sama ada garduan pertanian. Kita cerita pertanian lah kan. Sama ada laku aku tidak. Macam Cik Azmi tengok sini kalau kita tengok ada artikel daripada UPM sini, dia kata graduan UPN mencapai hampir 99.4% kadar kebolehpasaran. Maksudnya lepas grad boleh bekerja. Pada pendapat Cik Azmi sendirilah kan, sebenarnya graduan yang sebegini yang kata laku keras ni, sebenarnya adakah betul-betul kompeten untuk berada di dalam industri pertanian lah. Sebab industri pertanian ni pada saya satu yang sangat mencabar. Bagi orang yang pernah melaluinya je tahu kenapa mencabar. Betul? Betul. So boleh komen sikit, adakah graduan yang dikeluarkan, mungkin bukan di UPM saja sebab sekarang banyak universiti lain yang turut ada pertanian,
adakah betul-betul orang kata apa, mengisi keperluan industri? Bagi saya di syarikat saya lah, saya tengok kan, dia bukan sahaja dekat universiti. Kita tak boleh hanya maknanya orang universiti kena begini supaya dia punya produk akhirnya diterima dia. Dia termasuk produk tu sendiri. Kalau tak ada inisiatif daripada student tu, semua nak input daripada universiti, lepas tu bila you keluar you nak inisiatif daripada universiti atas kebolehpasaran tadi kan, tak jadi. Betul. Saya nak kongsi satu inisiatif daripada pekerja saya. Salah seorang pekerja saya, nama dia Ashraf, Fakulti Pertanian, Amirul Ashraf. Amirul Ashraf. Kawan baik saya tu. Kawan baik. Cakap yang baik-baik je. Saya nak bagi contoh ni kenapa tau? Sebab dia daripada UPM. Bermula daripada semester 3. Ini saya nak kata modal insan ni tadi ni. Ya. Bukan dia tak bergantung pada universiti. Universiti pun tak recommend dia, tak ada buat apa-apa inisiatif, tetapi student tu sendiri setiap kali cuti semester dia akan datang ke ladang saya di Muazzam untuk bekerja. Orang Muazzam lah. Dia kebetulan mak dia duduk dekat Rompin. Berhampiran. Dia akan datang. Dia tanya saya boleh tak? Tak payah bayar gaji, saya nak belajar. Tapi saya tetap bayar. Saya bayar lah inisiatif orang kan. Masa tu dia belum grad, kita bayar 1 bulan berapa ratus. 600 kalau tak silap saya, 600 ke 400 dah lupa dah lama. So ini saya nak tunjukkan kepada graduan-graduan, inisiatif individu. Barulah you boleh cerita, you boleh pasar ke tak boleh pasar. So kemudian saya taja di Fakulti Pertanian, anugerah kecemerlangan macam-macam saya bagi hadiah kan. PhD-nya saya taja best student dan dapat pula seorang best student. Nama dia Syira. Syira pun kerja dengan saya sekarang. So ramai graduan-graduan pertanian ke. Jadi yang sebenarnya bagi saya di syarikat kita memang memerlukan graduan-graduan pertanian yang ada ilmu. Ada ilmu penting tau. Maknanya ilmu yang you belajar tadi dah ada dalam you punya input. Tetapi dalam jangka masa yang sama, kemahiran pun nak kena ada. Kalau you semata-mata you tahu ini, kalau macam ni dia macam ni, kalau macam ni dia macam ni, ini dia kasar, itu you punya daripada segi fakta saja yang you ada. Tapi bila you praktikkan, you tak tahu. Jadi itu pun perlu. Sebab tu adanya latihan industri. Semasa latihan industri inilah you punya produk tadi kena bersungguh-sungguh supaya saya sebagai industri, wah ini bagus lah ambil, ini bagus lah ambil. So dalam industri tenusu terutamanya, dulu bila kita nak cari tenaga pakar ataupun tenaga profesional, tak ada dalam pasaran. Kerana kebanyakan tenaga-tenaga profesional bekerja di jabatan kerajaan seperti di veterina ataupun dah diambil daripada. Jadi bila tak ada yang itu, pada asalnya saya terpaksa bawa tenaga daripada Thailand. Saya bawa tenaga daripada Thailand, doktor veterina yang technician daripada Thailand selama 11 orang. Jadi oleh kerana dah tak ada pakai dia orang. And in the same time, saya ambil intern-intern dan juga pelajar-pelajar daripada universiti dicampurkan dengan dia orang supaya dia orang tengok culture. Not only culture, macam mana culture pertanian. Student-student ataupun produk-produk ni kena tahu di pertanian dia ada culture kerja dia. Betul. Jadi kebolehpasaran memang kita nak terima. Syarikat-syarikat yang terlibat dengan pertanian memang kita nak terima produk pertanian. Tetapi produk tu sendiri, you sanggup tak? You tak dah tahu pertanian tak ada yang duduk kat bandar. Pertanian bandar yang ada kat UPM lah. Kalau Cik Azmi tengok graduan sekarang ataupun kita tengok generasi sekarang lah, dia orang lebih cenderung ke arah nak menjadi TikTokers, Instagramers, influencer. So macam mana pendapat Cik Azmi, kita nak tarik lagi ramai orang kata pertanian ni tak famous lah kampung. Dia selalu kenapa kalau kita tengok kenapa dia orang suka nak jadi TikToker, suka nak jadi founder, suka nak jadi sebab ada ikon. Ikon tu hidup begini, ikon tu hidup begini, lifestyle dia begitu begini. Dekat pertanian mana ikonnya? Jadi bila tak ada ikon dalam pertanian, dia seolah-olah satu benda yang tak menjamin, tak glam, tak nampak. So kalau ada ikon pertanian macam ni, ikon pertanian macam ni. Jadi itu yang harus dipromot oleh kerajaan ataupun agensi-agensi supaya dia boleh menarik student-student ni untuk ni.
Tapi saya nak sambung yang tadi lagi. Jadi produk pertanian tu sendiri, you orang kena tahu produk student ni bila you terlibat dalam pertanian, tempat kerja dia bukan di bandar. Bukan di bandar. Jadi adakah produk-produk pertanian ni tadi bersedia untuk bekerja di luar bandar ataupun di kawasan-kawasan yang terpencil? Macam tempat saya di ladang saya yang terbaru di Pondok Tanjung. You nak pergi ke Pekan Selama tu akan ambil lebih kurang 20 minit, nak pergi Taiping 30 minit. Dan korang tak terlibat, nak GAC tak ada. Sekarang tak boleh pergi Starbucks tak ada. Zeus lah. Line telefon pun kadang-kadang malam-malam. So Sanggup tak sanggup? Kawan tadi yang graduate daripada jurusan lain tadi kerja dekat situ, yang ni kerja dekat sini. So kita come back kepada individu tadi. So sebab tu biasa latihan industri kita mengenal pasti produk ni tadi. Dia ada passion ke tak ada passion? Dia adalah seorang committed ke tak? So produk ni tadi untuk dia laku, dia kena convincekan lah industri player. Kerja bersungguh-sungguh ni barulah kita ambil. Saya kalau orang yang bekerja sungguh-sungguh, saya ambil, tak kisahlah, saya dah ada access, because for industry player we take these people as our asset. Untuk orang, untuk cari pekerja yang commit and ada passion susah. Kebanyakan orang bekerja kerana nak gaji. Tapi betul juga, sebab kalau tak ada gaji yang betul, kita pun tak semangat nak kerja kan. But as an industry player, sometimes we pay more because kita susah nak dapat talent yang bagus. So kita dekat tempat saya, bila graduan pertanian ni, kalau dia perform, kita akan cepat naikkan dia gaji. Cepat naikkan dia gaji. Kalau orang kata setahun kan, kita takut dia lagi. Betul. Siapa cepat dia dapat. Jadi bila kita naik, itu salah satu kan, bila ini bagus, ini ada passion, ini very committed. So how? So salah satu kaedah dia, carrot dia lah, naikkan gaji dia. Tak sampai setahun kita dah naik, promotekan gaji dia. Naikkan gaji supaya ni memang entry level semua mesti sama. Tapi selepas 6 bulan kita nampak komitmen, then dia ada satu par lebih daripada orang. That's how industry works. Itu sebenarnya orang kat luar sana tak tahu sebenarnya. Dia orang nampak macam okay, kita dah ada satu par, mungkin lepas degree grade dia 2000 ke 2500 contohnya kan. So orang kata daripada 2000 aku nak kena duduk pedalaman, kerja teruk-teruk, baik aku kerja retail contohnya tu. Tapi orang tak tahu selepas tu kalau you perform, berkepuk-kepuk. Yang batch Ashraf ni, batch Ashraf, saya ingat gaji dia orang, saya ingat dia orang baru bekerja dengan saya berapa tahun, 4-5 ribu. Tak ada kalau kata dia skala kerajaan kan, 2000 berapa kan, dia akan naik satu tahun 100 berapa, naik merangkak tunggu. Tapi dekat sini, dekat industri, kita tak kira skala kita lah, kita suka hati kita naik. Asal perform je. Perform je cantik lah. Duit pun hebat lah. So ada juga yang intern yang sebelum Ashraf, nama dia Jacob. Jacob sekarang saya punya group farm manager yang jaga keseluruhan ni, berasal daripada intern yang berlatih selepas ni tadi, dia very passionate, dia berlatih dengan technician Thailand ni tadi, sekarang dia sudah jadi group farm manager. Gaji dia 5 angka. 5 angka. 5 angka dia Wah. 1, 2, 3. Boleh dekat nak situ. pindah. Jadi graduan ni sendiri untuk kebolehpasaran dia selain daripada silibus dan juga ilmu yang dibagi daripada universiti, graduan tu sendiri harus menambah kemahiran dia supaya dia bukan level biasa. Dia mestilah level yang very superb punya level, barulah kita panggil dia tenaga pakar. Bila dia macam doktor lah, kalau you doktor GP biasa dengan doktor pakar berbeza kan. Dalam pertanian pun sama. So kalau kata yang orang ni dia boleh tackle yang itu, kebanyakan graduan yang kerja dekat saya kalau di bidang pertanian ni ialah yang terlibat dengan fodder. Terlibat dengan animal science dan juga doktor veterina. Okay. Kalau Cik Azmi sendiri tengok dari segi co-curriculum, syllabus, adakah graduan-graduan yang dikeluarkan oleh universiti ni masih lagi dia kata ilmunya masih relevan ataupun macam dah ke belakang, sebab kita industri ni kena sentiasa ke depan. Kalau yang Cik Azmi tengok sekarang ni, adakah masih okey ataupun kena speed up syllabus saya ada dua universiti, UiTM Melaka Bandaraya dan
UMK pernah ambil saya lah sebagai salah seorang penggubal. Aku ni SPM aja. Tapi pengalaman tu yang mahal. Untuk menggubal silibus. Saya selalu tekankan, zaman sekarang ni, zaman dah teknologi canggih di hujung tangan. Apa yang disampaikan di lecture room tu, you orang boleh dapat dekat sini pun. Betul. Malah yang lebih advance daripada yang pensyarah ada pun you boleh dapat kat sini teknologi. Kalau you punya graduan rajin. Kalau tak rajin, apa yang dia gangah lah. Janji lulus peksa, janji naik semester. Lepas tu Sebab tu saya cakap, silibus di universiti ni untuk graduan-graduan ni kena banyakkan pergi keluar praktikal supaya dia orang ada engagement dengan industri. Bila ada engagement dengan industri, baru dia tahu how industry work. Barulah industri boleh accept dia orang. Ini you orang masuk dalam industri, datang bawa file. Ingat kerja dekat industri ni nak mencatat aja ke macam you orang kat universiti? Tak, you kena proaktif, kena Banyak hands on lah. banyak hands on. So kena tambah input sendiri. So benda-benda ni. So sebab tu saya advise kepada not only di silibus di pertanian, silibus di jurusan-jurusan lain, banyakkan diorang keluar terlibat dengan industri. Let's say dalam 6 bulan atau berapa bulan tu, berapa bulan duduk universiti. Berapa bulan lagi pergi keluar. Engage dengan industri. You nak expert dekat mana? Ini industrinya you pergi. You nak expert dekat mana? Ini pergi industri ni. Supaya ada engagement. Bila ada engagement dengan industri, these people know how industry work. That's why Farm Fresh masuk ke UPM ni, bila kita masuk, saya namakan tempat ni Industry in Campus. Supaya orang-orang campus tahu how industry work. Industri nak advance, industri nak cepat. Dia tak adalah mesyuarat 10 kali. mesyuarat. Resultnya siput macam itu. Bunyinya tak sedap tau. Tetapi benda tak sedap ni kita kena bagi tahu. So kalau macam saya pernah pergi adalah program, alhamdulillah dapat program pergi ke mobility, bawa student ke Australia. Dalam kampus tu sendiri sebenarnya dia dah panggil all the players untuk orang kata run dia punya asset tu sendiri. So orang kata tak payah pergi jauh-jauh. Dia punya, you nak intern, you nak ambil part time, sebenarnya macam betul lah apa yang Farm Fresh buat. Maksudnya I tahu sebab ada certain student saya dia kata part time pergi Farm Fresh. Yes. So dekat Farm Fresh dekat UPM ni kan. So bermula daripada kita ladang tenusu, walaupun dia berskala kecil bagi Farm Fresh, 500 ekor. 500 ekor. 500 ekor. So warga UPM dia tahu ladang mini kita tu adalah ladang tenusu terbesar di negeri Selangor tau. Itu kena tahu, semua itu kena tahu tau. Sebab tak ada lagi ladang dalam negeri Selangor yang boleh housing 500 ekor. Dekat sini walaupun dengan 60 ekar keluasan ni, 60 ekar keluasan we manage. So selain daripada pertanian dekat dalam ni industri in campus yang berada di UPM, sekarang kita dah ada F&B. Pelancongan. So banyak student-student boleh datang kat sini, jabatan-jabatan ataupun unit-unit ataupun fakulti-fakulti boleh hantar student dia tengok macam mana industri work. So bila kita tengok industri kerjanya pantas, tak berkira macam itu, waktu macam ni, supaya student ataupun you punya produk ni boleh adapt industri punya culture. Itu yang saya cerita tadi, culture orang bekerja. Supaya you jangan, sekarang mungkin yang dia boleh tengok culture bekerja ialah culture lecturer dia lah. Ataupun mak dia, kalau mak dia kerja kerajaan macam itulah. Tapi profesi yang ini dah berkurangan di industri yang banyak ni. So dia orang kena adapt benda ni supaya dia ready. So how to make this your product ready ialah silibus tadi tu janganlah ni dekat universiti je. Libatkan dia orang dengan industri, lagi banyak keterlibatan dengan industri, lebih memahamkan dia orang macam mana dia orang nak bercampur apabila mereka keluar. Selain kalau saya boleh share dengan Cik Ismi jugalah, macam kita Pusat Pertanian Putra, kita memang fully ladang. Memang kita punya selain daripada support untuk pengajaran, kita memang go for penjanaan sendiri. Dan alhamdulillah saya rasa pihak universiti sendiri pun sebenarnya dah bagi peluang kepada para pelajar dengan skim, kalau tak saya rakan bakti siswa. Betul? Di mana mereka boleh melakukan orang kata
kerja dengan kami di ladang tu sendiri. So kita ada feedback a few student yang kata yang memang attach dengan kita, macam saya lah di musim buah kita ada a few memang lebih orang kata dah sama mahir dengan kita punya staff dan yang amazingnya masa pelawat datang, pengunjung, pembeli datang pun dia kata quite good your Raja, kita rasa kalau lepas ni kalau you nak sambung tempat kami, it's a good opportunity lah. Universiti dah sini dah ke arah. Saya yang dekat part ni saya memang puji UPM. Especially-nya apa tu TPU dulu saya bilang Taman TPU TPU. Pusat sekarang dah PPP. Korang asyik dah tukar nama. Kita nak lebih Tukar, branding kan? Okey lah, tak kisahlah. Wow. Kan? So Pusat Pertanian Universiti kan dengan inisiatif Fakulti Pertanian dan ini saya cakap mungkin sebab inilah UPM dapat nombor 1. Nombor 1 lah sekarang kan. Yeah, of course. Nombor 1 sekarang. 99.4 kita punya graduan menjadi masih lagi menjadi Jadi satu pilihan para student untuk sambung study kat sini. Saya tengok ini saya puji UPM because saya pun dah duduk dekat UPM ni dah masuk tahun ke-6. Tahun ke-6 saya Industry in Campus Farm Fresh bersama Pusat Pertanian Universiti PPU PPP Pusat Pertanian Putra. PPP. Okey, Pusat Pertanian Putra ni dah 3 tahun kita bersama. And then saya nampak dekat ni dekat universiti UPM proaktif daripada segi melatih graduan dia dan bila kita ada dekat sini dan saya pun selalu dengan pensyarah-pensyarah dan juga pentadbir dan juga lembaga pengarah sebab saya pun sekarang ni ahli lembaga pengarah UPM Holding. Jadi lebih dekat saya dengan ahli lembaga ataupun top management ni dan saya selalu bagi input-input macam ni. Mungkin kadang-kadang input saya ni pedas tau dia nak dengar. Pedas tu lah yang kita kena. Tapi kita mestilah jadi masyarakat ataupun intelek yang terbuka yang boleh menerima pandangan walaupun tak sedap. Betul. Supaya mungkinlah pandangan saya tak betul. Kalau tak betul jangan terima. Kalau betul terima supaya untuk kebaikan. Ya, kita kena berevolusi. Farm Fresh berevolusi. Dulu mula-mula saya nak jual susu segar je. Susu segar. Kemudian saya pun dah jual susu reconstitute sebab susu reconstitute masih ada orang nak minum. Jadi tapi susu segar saya yang Farm Fresh. Susu reconstitute saya bezakan. Ini memang susu reconstitute daripada ladang saya pada Australia. Yang ini susu tepung. Dulu saya tak jual. Sekarang semua kita dah. Kita kena Kita buat evolusi lah. Super macam UPM. Buat evolusi. But saya puji UPM. Part melatih graduan. Mesti dilatih. Selain daripada membagi fakta dan informasi-informasi tinggi. Sebab bagi saya selalu cakap, saya pun boleh jadi graduan, saya balik tengok, baca tiap malam, buka Google, apa nak tahu? Baca je lah, semua ada. Lebih advance punya research pun ada. Betul, tapi orang kata adab berguru tu masih ada lah. Sebab itulah tadi, guru kena berevolusi juga. Betul. Tidak boleh generasi masih sekarang sama. pula kan. Generasi sekarang, generasi dah lebih advance kan. Cepat semua dah cepat. Okey, Cik Azmi, saya tengok lihat kepada Pusat Kecemerlangan Industri ICOE kita bersama Cik Azmi kan. Kita tengok banyak yang ditawarkan oleh pihak Farm Fresh kepada kita. Sebagai contoh, pelajar daripada sains ternakan, sains veterina boleh turun buat hands on dekat Farm Fresh kita sendiri. So apa lagi kehadapan ni, apa lagi yang bakal orang kata Cik Azmi punya akan tawarkan kat kita ataupun akan ada teknologi-teknologi yang kita untuk sekarang, kita ni kan di dekat kita punya, saya tak panggil tempat tu sampai sekarang. Saya orang ni kan, saya adalah seorang yang daripada dulu orang bila saya bagi nama Industry in Campus kan, orang universiti tak suka dengar, tak apalah. Saya tetap panggil benda ni Industry in Campus. Pusat kecemerlangan, alah, skema betul lah. Mestilah kena ada keskemaan dia tu. Kita kena know how to commercialize. Supaya dia nampak lebih ada dekat di hati. Ya, industri in campus. Why industry in campus? Kerana memang betul lah industri masuk dalam kampus. Pusat kecemerlangan sana ada pusat kecemerlangan, sana ada pusat kecemerlangan, tapi akhirnya tak cemerlang. Tapi saya rasa ini adalah salah satu industri yang paling berjaya saya rasa antara semua universiti awam. Industri in campus supaya
UPM tak stuck dekat Farm Fresh, boleh bawa industri-industri lain. Betul. Mungkin industri robotik, industri kejuruteraan, industri apa, bawa player-player yang besar supaya ini. So dekat Farm Fresh, permulaannya kita melatih ataupun menjadi pusat penyelidikan. Sekarang ni dah ada banyak research yang kerjasama antara Farm Fresh dan juga UPM dan juga Fakulti Pertanian dan juga fakulti-fakulti lain. Betul. Itu antara yang kita tawarkan. Datanglah buat research. And then research, aku makin lama makin hot. Sebab Membara. sebab research, kebanyakan research di universiti, kau jangan buat research shock sendirilah, sebab you kena buat research, you kena keluarkan jurnal. Ni pesyarah-syarah marah, nak marah lah. Dan dananya begitu. Tak, research dia bukan soal dana tau. Research dia mestilah applied research. Apa yang industri nak? You cari industri. You nak apa? Dekat mana yang kita good brain yang ada di universiti ni boleh membantu industri. So macam dekat Farm Fresh, kita ada masalah mastitis. Kita buat research mastitis. Kita ada masalah fodder tu ni. Kita buat research fodder. Kita ada masalah ini. So daripada situlah, bila kita mendanai research tadi kan, kita boleh pakai. Jadi dana taklah membazir. Syaraf-syaraf yang marah. Tapi ini lah. Aka macam antara dalam universiti sendiri tidak tahu boleh penetrate ke situ. So dia inisiatif, dia balik kepada individu. Bila you nak buat research, katalah selain daripada pertanian ataupun dekat tempat saya, you orang boleh tengok pelbagai research ada. Sebab di Farm Fresh at UPM ataupun industri in campus kita, dia bukan hanya pertanian saja ataupun peternakan. Dekat sana dah ada processing. Dah ada keusahawanan. Dah ada macam-macam, daripada macam mana kita manage waste pun. Dekat ni pun kita manage. So macam-macam research yang boleh dibuat dekat situ. So kita boleh tawarkan tempat ni satu tempat yang penambahan ilmu. Datang. Jadi in the same time mestilah win-win situation. Industry win, student win, university win. Ini bukan win-win tau. Win-win-win. Very win-win. So rasanya maksudnya itu adalah satu hint ya kepada mungkin siapa yang penonton kita di sini, mungkin ada pensyarah, penyelidik, orang kata dah nampak dah mungkin boleh penetrate ke Farm Fresh untuk kita study, orang kata get into the industry itself. Tak payah pergi jauh-jauh, tak payah nak pergi luar Selangor. Ladang 16 saja. Ladang 16 saja, belakang tu je pergi. Dan mungkin boleh ladang terbesar di negeri Selangor. Boleh pergi. Itu patut kita banggakan Ini mudah nak beli satu orang kata asset ataupun empire lah kan di situ kan. Alright. Okay. So panjang lebar dah kita. Panjang lebar. So rasanya kalau untuk topik kita graduan pertanian laku atau tidak, jawapan dia Laku. Cuma apa tak bagaimana produk tu sendiri. Produk tu macam kata you orang kata golden melon tu laku ke tidak, kalau kau letak je kat situ macam mana nak laku? Kena lagi jual. Betul. So semua terpulang pada pelajar tu, macam mana dia orang nak mempersiapkan diri dia orang sanggup ke duduk kat pedalaman, sanggup ke hadapi industri tu sendiri. Kita kena keluarkan kita punya talent, kena tunjuk dekat orang, I'm the best, aku adalah student ini saya. Jangan bangga dengan saya 4 flat. Flat, lepas tu 4 flat masuk dekat tu datang. Jangan 4 flat, lepas tu flat in the floor. Yang itu tak menjamin lah. Betul. So rasanya kena berani. Biasanya graduan masih muda lagi, so patut dalam 5 years keluar daripada universiti patut mencuba. Kena berani mencuba. Hentam sajalah. Walaupun bukan graduan pertanian, saya rasa industri tetap memerlukan contoh biologi. Perlukan orang-orang sebegini untuk sama-sama memajukan industri. Macam kita orang industri ni kan, kita ni daripada segi ilmu dan fakta ni kita banyak merujuk. Saya sampai sekarang saya masih, bila sampai suatu tempat saya merujuk. Bila kita nak ni, selain daripada merujuk, kita buat perbandingan. Takkan pernah berhenti. Takkan pernah berhenti. Ilmu ni takkan pernah berhenti. Jadi as a graduan dekat universiti, yang you dapat tadi, you dapat keputusan yang baik. Kalau you tak bagi kemahiran kepada jadi ini adalah inisiatif supaya bila you masuk latihan industri tadi, orang nampak bagus ni.
Ataupun masa first day datang kerja tu pun bagus. Janganlah sampai first day borak aja lebih. Borak lebih, lepas tu bila kita suruh buat task itu, result tak ada. Buat task ada juga talent-talent yang datang ke tempat saya macam tu. Datang dia, borak dia bukan main. Lebih daripada kita. Tinggi ke langit. Jadi pelbagai ilmu ataupun pelbagai kemahiran harus ada kepada student-student sebelum you nak masuk ke alam industri, alam dunia yang reality. Betul. Dia kata ready. Kalau kata tak nak, orang kata sekarang nak bekerja sendirilah, it's okay. Tapi jadikan ini satu platform untuk orang kata cari diri dulu. Ya. Kalau Dia kira kebanyakan dulu saya cerita lah. Saya cerita masa saya SPM tahun 82. okey, tak puji 82. Orang belum lahir lagi. belum lagi. Masa tu kita ada UPU tu. Nak main pilih UPU. Universiti Pertanian ni sebab saya ada sekolah teknik. Tak pilih Universiti Pertanian. Kenapa tu? Tak tahu lah, tak suka pertanian. Sebab kita suka daripada sekolah teknik. Tapi sekarang akhirnya apa yang kita tak suka, saya terlibat dalam industri pertanian secara terus dan saya nampak kat situ. Sebab tu orang kata tak kenal maka tak cinta. Betul. Jadi bila kita duduk dalam dunia pertanian, kita nampak bahawa dunia pertanian ni begini, boleh diperbaiki lagi begini. Jadi mestilah ada rakan-rakan kolaborasi kita untuk kita mengembangkan benda ni. Kita tak boleh berkembang sendiri. Kalau tanpa sokongan daripada rakan-rakan kolaborasi, agensi, universiti, kenapa Farm Fresh nak kena masuk ke UPM? Kerana bagi kita di sini ada orang yang bijak pandai yang boleh endorse kita. Farm Fresh dekat UPM, orang UPM dan pandai, UPM universiti nombor 1 dalam Malaysia, dia endorse Farm Fresh. Cakap apa? Bos Farm Fresh memang belajar tak masuk universiti. Tapi dia rakan kolaborasi bersama UPM. So we help each other. Betul. Dari kolaborasi inilah akan terlahirnya satu gabungan yang bagus supaya kita mengeluarkan produk-produk yang bagus. Produk UPM ialah studentnya, produk Farm Fresh ialah produk kita. Betul. Jadi barulah ada datang keyakinan di public. Lagi satu, kita pun patut support local people, local product. Yes. Siapa lagi kan? Betul lah. Kalau kita tak support, siapa nak support? Takkanlah kau nak harapkan orang US datang sini. Orang US, orang Australia, Australia, supply kita kan? susu kan. Patutnya kita, produk kita sendiri, kita patut rasa dan patut jadikan itu adalah produk utama kita. Betul kan? Right. So saya rasa untuk segmen pertama kita, orang kata dah mencapai apa yang kita nak jawab, telah terjawab. So sekarang kita pulang kepada masing-masing universiti menjalankan tugas masing-masing untuk bantu pelajar kita, tapi apa-apa pelajar tu sendiri kena memperkuatkan diri dia orang dulu lah sebelum masuk industri. Okay, so produksi kita boleh, kita akan break selepas ini. So kita jumpa lagi selepas ini dalam segmen kedua. Susahnya nak cari susu kanak-kanak yang baik. Dengan Farm Fresh Grow, ia bermula dengan susu lembu asli yang baik dan nutrien penting yang baik. Itu sahaja. Ini bermaksud tiada bahan tambahan dan juga gula tambahan. Susu kanak-kanak seharusnya mengandungi hanya kebaikan. Seperti susu lembu asli dan dipakaian nutrien penting yang baik. Farm Fresh Grow, semuanya baik. Bertemu kembali kita dalam segmen kedua, segmen khas Lily. So apa segmen kita pada hari ini, Lily? Okay, segmen kita ni lain daripada lain sebab kita nak buat promosi produk daripada Pusat Pertanian Putra dan juga daripada guest kita lah. Okay, so yang pertama kita daripada kita punya PPP dulu. Kita panggil Aiman, jemput Aiman. Mana produk kita, Aiman? Yes. Aiman ni pakar pemasaran kita ni. Kalau di mana-mana ada Aiman. Terima kasih, So kita boleh tengok. Orang kata buat ASMR. Okay, so dekat sini kita ada pelbagai produk pertanian. So saya akan perkenalkan satu persatu. Alright. Terutama sekali di unit saya lah. Kita ada produk apa ni? Puyuh. Wah, puyuh pedaging kita. Dalam satu pack ni kita ada 10 ekor, grade premium. Pelbagai grade kita ada. So untuk yang ni grade premium sebanyak 10 ekor sebanyak RM40. Gemuk-gemuk nah puyuh depa. Betul macam tu dia. Okey, kemudian kita ada juga telur puyuh. Satu pack ni RM3.80. Kita ada juga telur ayam, kita ada juga telur itik.
Telur Okey. itik pun ada. Telur itik pun ada. Satu Oi. pack RM10 per pack. Boleh dapatkan di Putramat. Macam mana kita nak access Putramat? Senang je Putramat, kalau kita ada physical store kita dekat Astana Putra. Astana Putra, sebelah Fakulti Pertanian. Boleh pergi sana. Kalau tak pun, kalau orang kata nak order ke nak apa, boleh follow kita punya Facebook, ada TikTok, ada apa lagi? Instagram ada, YouTube ada. Selain tu kita ada juga tiram. Tiram ni specialnya apa? Kita bukan sahaja Cendawan. tiram. Cendawan tiram. Astagfirullahalazim. Cendawan tiram kelabu, bukan kelabu ni kita macam biasa tengok lah kan. So kita ada juga cendawan tiram pink. Sama baju. Pink. Jasmine. Saya baru first time ni tengok. Dan juga kuning. Kalau kata kita untuk anak-anak yang baru makan buat Nak sup kat warna-warni dia, kan? of course lagi sukalah. Betul. Dan yang paling menariknya, korang boleh akses kita punya media sosial macam kita mentionkan tadi, dan di sana kita akan promote kita punya program. Macam minggu lepas kita ada Pick and Pay. Yes, Pick and Pay, di mana kita ada musim melon, kita tanam melon. Betul. Pengunjung boleh datang ke ladang kita, akses ladang kita, pilih buah di pokok yang mana nak. So kita gunting, kita ambil, petik, kita pergi timbang dan kita bayar. Dan bayar ya. Boleh healing-healing sama keluarga lah. Tapi kalau orang nak beli online macam mana? Online boleh terus ke Pada? Putramat kita. Ada nombor WhatsApp kita akan insert di bawah. Dan boleh terus hantar ke Putramat kita lah. Ada link. Untuk sekitar UPM Bangi Kajang, insyaAllah kita ada delivery. Ada delivery Dan dah patut masuk Shopee ni. Terutamanya untuk warga UPM tu sendiri, kita ada Agro Troopers. Dia buat betul. jualan bergerak daripada satu jabatan ke satu jabatan Cik lah. Aiman kita tadi tu lah. Betul. Bawa sana ke sini produk kita. Dia tengok yang pink tu. Oi. Dia macam suka pula. Cik Azmi mesti okay. suka punya. Dah Ataupun ada Cik peminat Azmi ya? nak pasarkan kita punya produk. Boleh. Untuk Boleh pasaran Boleh lah di letak Farm dekat Fresh. saya punya tempat tu. Yes. Okey, Boleh. Dr. Hazmi, boleh. Producer kita mana merangkap timbalan pengarah kita. Letak dulu dekat ni kan. Letak dekat saya punya fresh pick tu kan. Ya. Very Wah, dapat job interesting. cu. Okey, boleh dengar semua. Okey, dia tak dengar lah ni. Tak Okey, kerja. Aiman boleh ambil balik kita punya produk. Terima kasih. Kita akan masuk ke isu-isu seterusnya, produk-produk seterusnya daripada tetamu khas kita. Betul. Wah, ini produk baru ni Lily. Dengarnya hot-hot. Kita nak dengar lah daripada Tuan Badan sendiri nak cerita pasal produk baru dia. Macam mana Cik Azmi? Okey, yang kita baru je keluarkan. Saya ingat masa Gegar Vaganza hari tu kita launching, bukan launching lah, kita perkenalkan dia di pasaran. Susu Farm Fresh Grow untuk kanak-kanak membesar, susu tepung. Kita dah cuba buat yang pakai UHT untuk memudahkan. Sama je UHT dengan yang ini. Jadi buka terus minum. Tapi masyarakat ataupun pengguna dia dah terbiasa dengan buat susu pakai scoop ni kan. So kita pun kena ikut lah. Betul, kita So kena ni. Tapi yang penting produk kita ni tak ada maltodextrin. So kebanyakan susu formula ataupun susu grow untuk kanak-kanak membesar ni semua ada konten maltodextrin. Itu yang Tapi tengah Farm hot Fresh tu. tak ada maltodextrin. Wow. Maltodextrin ni ramai yang tak tahu bahawa maltodextrin ni is a hidden sugar. Daripada dia maltodextrin ni tak bahaya. Dia tak bahaya kerana memang banyak pun diletak dalam makanan-makanan segera ataupun minuman-minuman energi diletakkan. Tapi yang itu kita minum mungkin 2-3 hari sekali ataupun seminggu sekali. Yang ini kalau you letak maltodextrin, you bagi dekat anak you 1 hari 2-3 kali. Betul. Bukan 2-3 kali lah, 4 kali, 5 kali 1 hari. Besok bagi lagi, lusa bagi lagi. So dalam ni kita tak nak letak maltodextrin. Kita letak susu ni memang kita perbuat daripada susu full cream. Kita tak pakai skim milk powder. Yang skim milk powder ni orang pun kena tahu. Skim milk powder ni susu yang di skim, yang dia ambil dia punya apa ni tadi tu, pepejar susu tadi tu untuk buat butter. Sebab tu butter mahal. Yang dah tinggal skim milk powder. Skim milk powder ni tak sedap. Kalau you beli skim milk powder yang tak ada apa-apa, bancuh pergi minum. Payau tau rasa dia. Tak sedap lah. Tak sedap lah. Jadi nak sedapkan dia, letaklah fat dia tadi dah diambil. Lepas tu kita letak fat lagi. Kita letak fat, and then the worst part ialah kita tak letak fat. Yang ni dalam ni animal fat. Yang sebenarnya kita letak fat daripada vegetable fat. Lepas tu kalsium pun dah kurang, dah kena skim tadi. Kita letak pula kalsium karbonat. Kenapa Baca nak dekat tambah ni. lagi?
Benda dalam ni dah ada Asli. kalsium kalau kata ni. So kita letak kalsium karbonat. Lepas tu letak lagi maltodextrin. Jadi konten susu yang ada dalam susu tepung kanak-kanak sekarang ni berapa persen? Berapa persen yang lain? Dalam Farm Fresh semua ni susu. 100% susu dalam ni. Susu full cream. Dan kita tambah barulah kita edit dengan 22 jenis vitamin. Untuk kanak-kanak. Lepas tu untuk muda, sebab anak-anak kanak-kanak bila dia minum susu tepung kebanyakannya mengalami masalah sembelit. Betul. Oh, ada culture Yes, probiotic. kita letak probiotik supaya kanak-kanak tak sembelit, dan banyak testimoni kata anak dia orang minum susu ni tak sembelit. Tak ada lagi masalah sembelit. Jadi lepas tu kita buat satu inovasi lagi. Kita keluarkan dalam bentuk sachet. Untuk memudahkan ibu bapa. Nak Tak travel. payahlah bangun malam-malam Scoop. yang ni berapa scoop ni yang ini koyak pom letak Senang, macam bagi settle. mudah. Betul Cik Azmi. Saya sebenarnya Yelah, bila orang saya tengok bapa-bapa ni lah. Saya bapa-bapa tak yang baru menjadi bapa lah orang kata kan. Saya tengok ni benda ni paling mudah lah. Sebab kalau kita travel kan, dia ada bekas Ya. yang Nak apa-apa letak kan. transfer bini lagi. pula cakap tolong pusing ni. Kita nak bawa kereta. Ya. Kalau ada ni kan senang. Terus. Penyudahnya kau bergaduh kan. Ay, jangan bawa susu. Tak, ini sebab tu bila kita keluarkan produk, kita tengok macam mana produk ni. Yang pertama, bila kita keluarkan produk makanan ni, especially untuk anak-anak, untuk kanak-kanak, untuk anak orang ni, anak kita mesti minum dulu. Betul. Anak kita mesti minum dulu kan. Contoh macam ni, cucu saya memang dia sekarang masih breastfeeding 1 tahun lebih, tapi kita tambah juga dengan yang ini. So mungkin 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 tahun saya akan terus bagi grow. Kerana apa? Saya yakin produk saya memang terbaik, sebab tu saya bagi dekat keluarga saya. Jadi sebelum nak bagi produk yang you orang buat ni kepada Kita anak cuba orang lain, anak you mesti minum. Betul. Jadi sebab tu kena tanya juga dengan pengeluar-pengeluar lain, anak korang minum tak? Lagi kalau produk. Kan, jadi Cerita lah. so Farm Fresh kita keluarkan ni dalam bentuk sachet. Kita ada yang 10 pack. Okay. 10 pack macam ni kan. Boleh saya tolong? Apa? Susah pula. Ada. Oh, dia orang seal. Dia seal. Saya ingatkan dah ni. Dia buka dalam ni ada 10 pack. Kan mudah dalam dia pun budak-budak tengok kan. Tengok Packaging gambar pun dia, comel. packaging dalam ni ada gambar kartun, cantik. ada apa kan. Boleh kan? colour lah Boleh lepas tu. colour, boleh mengala lagi, buka ni boleh colour. Lepas tu ada pack 500 gram, lepas tu ada pack ni, lepas tu dia ada 1 hingga 3, lepas tu 4 hingga 6. 4 hingga 6. So yang ini 4 hingga 6. Oh, so ada Kalau- depan tu 1 hingga 3. Jadi kalau kata ada orang tanya pula, "Bos, anak saya 7 tahun nak minum susu?" Boleh. Susu untuk everyone. Ya, ni susu apa ni? Saya pun tak lama lagi akan keluarkan susu untuk orang-orang dewasa pula. Ada juga yang orang tanya, "Bos, kalau saya recommend kalau susu untuk kita sekeluarga, minumlah susu segar." Betul? Kan? Senang terus tambah, tak payah nak ambil yang Nak scoop. ambil Tapi scoop. kalau kata biasalah orang kita dah educate, suruh minum susu segar, nak juga susu tepung, kita ada susu tepung. Pilihan di tangan Pilihan anda. di tangan anda. Jadi Janji minum susu. yang ini pentingnya susu Farm Fresh Grow ni tadi tu saya cakap kita tanpa maltodextrin. Kita tahulah. Dan kalau orang apa yang Farm Fresh asyik cerita tanpa maltodextrin, you orang Google lah sendiri maltodextrin. Kalau saya cakap kan saya lebih-lebih Google apa tu maltodextrin. Maltodextrin daripada corn sugar hydrolysis, corn sugar macam karbohidrat apa semua. Jadi kita fikir sendiri. So masa saya nak ada satu cabaran tau. Saya cerita masa saya nak keluarkan susu. Saya nak letak tanpa maltodextrin tak boleh tau. Kenapa? Bila saya nak letak bahagian kementerian tu kan, cakap kan sensitif. Alah Alright, kan. tak apa. Tak bagi. Kita universiti boleh. Mesti boleh kan. So tak boleh letak tanpa maltodextrin. Saya cakap tanpa kita nak bagi tahu orang, nak educate orang tak boleh. Kenapa takut sangat? Misalnya kan orang lain ada. Suruhlah dia orang, saya Buatlah. tulis tanpa maltodextrin, you orang tulislah saya banyak maltodextrin. Bunuh diri ke apa? Yang apa yang takut sangat saya nak tulis tanpa maltodextrin sampai tegah saya? Siapa je lah tanpa sugar. Tanpa sugar, gula. tanpa kan saya tanpa maltodextrin. Benar kalau saya tak boleh. Itu ni. Iyalah tak boleh. Takkan kita nak melawan. Iyalah. Kan kita pun cari rezeki, kita pun ada banyak terlibat dengan mereka. Okey tak apalah, tak boleh, kita cara kita lah nak promote. And then saya nak letak susu jujur.
Susu Masa tu kita nak susu jujur, we honest. Dalam bahasa honest Melayunya jujur kan. Produk ni produk yang terbaik sebab tu pun tak boleh. Kenapa? Kalau kau orang kata tak boleh, suruhlah je orang punya kompetitor kat sana. Saya lagi jujur. So banyak restriction untuk produk-produk tempatan untuk bersaing kerana dia orang ni big boys, Yelah, big player big player. Ha. Kalau ikut saya lah, kalau kita dah tahu kesan maltodextrin ni, orang yang buat ni tahu kesan maltodextrin ni, kalau diambil dalam cara dalam skala yang banyak berterusan dan ia membahayakan, you dah tahu itu, tapi you masih letak juga, tangkap orang ni. Kira penjenayah lah tu. Ya, dah tahu kesan merosakkan. dia tak betul. Kan? Kesan dia tak betul. Dia bukan tak boleh dimakan, tapi kalau minuman bertenaga pakai ni. Okay. You minum energy drink pun sekali-sekali. Ni budak ni tiap-tiap hari tau. Itu boleh buat jadi hyper. Betul. Kan? Sebab tu bila kita bagi anak-anak minum susu sebelum tidur, budak susah nak tidur. Sebab Kita ada maltodextrin kandungan tadi energinya masih ada. Dia nak kena habiskan energi tu, dia panjat sana panjat sini baru dia tidur. Yang ini ramai orang kata anak saya senang tidur bila minum. Sebab tu banyak benda ni, banyak macam saya jual susu segar mula-mula lah, banyak education yang perlu saya buat. Tapi kali ni cabaran dia besar kerana saya bersaing dengan pengeluar-pengeluar yang besar yang memang this is my territory. Territory ni dia punya market share 2 bilion. You jangan sentuh yang susu kurma, susu itu kau boleh. Yang ini dah. No. Bagi saya kita kena masuk dalam industri ni kerana kita nak memberi kebaikan kepada dia. You orang kena tahu bahawa generasi kita sekarang ni generasi yang bantut tu. Kadar bantut negara kita, saya ingat yang latest saya baca 21.9. Ada tu hari tengok dah sampai 22 point something. Bermakna satu orang daripada 5 orang kanak-kanak bantut. Ada kalau kita, dan kadar bantut paling tinggi kalau tak silap saya di ni data yang saya baca kat Putrajaya. Kat obesity kan pun kat Putrajaya. Pagi tadi saya dengar radio, obesity kat Putrajaya. Bantut pun kat Putrajaya. Stres kot kerja kerajaan ni. Stres. Saya terpaksa duduk diam sekejap. Kat Putrajaya. Patutlah dia cakap yang obes tu. Okay. So kita promote yang ini supaya ibu-ibu bertukar kepada produk yang lebih bagus untuk anak-anak mereka. Yang penting daripada segi pertumbuhan, sebab kadang-kadang ada anak-anak yang minum susu sebagai tambahannya kurang selera makan. Yang ini makan. Jadi barulah anak-anak tu grow, sesuailah dengan nama dia, grow. Tidak terbantu lah. Bantu. Tapi sebab tu saya sekarang tengah bekerjasama dengan ni. Saya nak minta universiti datang untuk bersama dengan kita buat research pasal susu kita ni. Yang tanpa maltodextrin ni berbanding dengan susu. Apakah faedah-faedah kesihatan? Jadi di-acknowledge, research ni dibuat oleh ni. So banyak peluang-peluang yang kita boleh bekerjasama apabila industri berada di dalam kampus macam sekarang ni. Jadi macam ni, balik pada tadi macam ni sekarang, kita sedang fight tanpa maltodextrin. Orang kata itu, so universiti datang kat kita cerita, betul tak apa yang saya cakap tu, to endorse. Kita boleh mendanai. Tak ada masalah as an industry. So itu kebaikan dia, industri in campus. Selain kita bekerjasama, kita pun boleh dapat dapatan yang baik. So kalau kata nak dapat ni, di mana Cik Azmi? Di Steepman ada, dekat dealer-dealer saya pun ada, di semua supermarket pun ada sekarang ni. Boleh beli produk ni untuk anak-anak anda semua. Percayalah, ini produk bagi saya, ini produk yang terbaik, jujur. Saya kena emphasis perkataan jujur ni kerana kalau you orang tengok dekat data WHO, dia orang tulis dalam report WHO, syarikat-syarikat pengeluar susu formula ni menggunakan taktik menakut-nakutkan pengguna. Kalau anak tak ada itu ni, and then harga pun yang bukan-bukan. Betul, mahal. Kerana itu adalah satu propaganda. Propaganda supaya ni, tengok harga susu sampai berpuluh-puluh ringgit kan, padahal kontennya Susu.
Jadi tapi oleh kerana kenapa dia ni? Kerana dia dah di brand. Kos propaganda itu tinggi. Sebab itulah harga terpaksa tinggi. Jadi kita membayar untuk propaganda atau kita membayar untuk harga susu. Itu yang kita kena tahu. Ni. Not say saya memburukkan dia orang lah, tapi kita nak memberi penerangan kepada consumer reality yang sebenar. Kita produk tempatan. Saya ingat syarikat susu tempatan yang besar yang ada di Malaysia tinggal Farmfresh je. Yang lain masih kecil-kecil lagi yang tengah growing. So we support each other. Tetapi kita kena bersaing dengan mereka ni. Sebab kalau yang pergi ke negara-negara maju, manalah dia orang apa lagi kan. So daripada Cik Azmi cakap tu sebenarnya buat kita rasa nak tengok sebenarnya label dalam produk kita. Yang dan itu yang penting sebenarnya untuk pengguna. Kalau kata masih was-was ke apa, boleh check, bandingkan label antara susu grow dan susu-susu jenama A, B, C, D, E. Dia ada tulis skim milk tapi kelakar lah kan. Susu bawa keluar yang baik ditambah pula dengan lain-lain nutrien yang sintetik. Tapi untuk penuhkan balik yang betul kan? Jadi nak bagi anak minum susu ke nak bagi anak minum benda-benda yang tadi tu? Betul. So dekat situ logik dia dah ada. Daripada situ je simple ni yang ibu-ibu yang sekarang ni. Sebab yang beli susu ni ibu-ibu. Sebab tu saya cakap ibu-ibu. Bapak ni bagian keluar duit bapak lah. Bapak bagi duit je. Bukan bapak tak ada komitmen. Bapak bila bapak beli ibu. Bapak keluar duit bapak kan. Kita bukannya kita ni dibayar Farmfresh kan? Tak ada. Kita tak ada apa-apa pun. Cuma kata kebaikan untuk kesedaran juga. Kesedaran kita. Kalau tidak kita pun tak tahu isu maltodextrin. We never know. We never care pun sebenarnya. So dengan kata sesi ni pun sebenarnya membuka eye opening lah untuk kita jadi pengguna yang lebih bijak untuk dapatkan produk yang lebih bagus untuk kita dan keluarga. Alright. Okay. So Cik Azmi, mungkin kita dah nak ke akhir segmen kita. So mungkin ada last word daripada Cik Azmi. Anything? Yang terakhir daripada saya, kalau katalah biasa, kita ni manusia biasa, bila bercakap tu kita excited kan. Dan kalau kata ada orang yang tersensitif apa ke daripada apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan tahniah kepada PPU. PPP. Pusat Pertanian Putra. Pusat Pertanian Putra kerana dapat adakan podcast macam ni supaya selain daripada kita membincangkan isu-isu semasa, isu-isu panas, kita boleh menyampaikan ilmu juga kepada pengguna-pengguna dan juga students dan juga semua warga universiti. Ya, sebab kita punya penonton pun rasanya bukan sekadar warga UPM dan juga ada juga customer-customer kita. Okay, good. Right. Okay, so setakat itulah kita punya podcast pada episod pertama kali ni. So kita akan berjumpa lagi pada episod kedua. Kita boleh trademark. So Bos Susu boleh buat sekali ya. Okay, boleh. Ting ting ting. Okay, jumpa lagi dalam podcast Gelanggang Tani. Ting 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 ting. Assalamualaikum semua. Bye.